Okey, sebelum meneruskan langkah 5 bahagian 2 seperti yang saya sebut dalam langkah 5 bahagian 1 tadi, kita mulakan dengan penafian saya. Kemudian saya bawa terus ke dashboard UPU. Ke dashboard UPU. Sebelum itu ingin saya berpesan kepada semua mengikut trend-trend saya, bukan trend UPO, trend saya membimbing murid-murid tahun-tahun lalu. Saya perhitungan saya 6 hingga 8 pilihan kursus pertama, 6 1 hingga 8. Maknanya 6 6 to 8 first choices, 1 hingga 8, 1 hingga 6, 1 hingga 8 adalah critical untuk anda pilih yang terbaik untuk anda. So bila saya kata pilih yang terbaik untuk anda adalah berkaitan dengan pilihan anda dan merit, jumlah mata merit anda. Kemudian jika silap pilih misalnya jumlah mata merit anda 56, anda pilih asasi TESOL. Okay, saya sengaja sebut TESOL ini kepada ramai yang tak tahu, TESOL adalah Teaching English as Second Language. So ini untuk jadi cikgu. Okay, ini untuk jadi cikgu. Asasi TESOL di UiTM. So berbalik kepada merit tadi, jika mata merit anda 65, kemudian asasi perlu merit 75, sebaiknya kalau ada 80 dan ke atas kita boleh mohon. Tapi merit 65 mohon asasi di UiTM, ada rezeki boleh dapat, ada nasib boleh dapat, tapi kalau tak dapat sayang satu pilihan yang anda buat itu. Okay, so yang ini kita boleh buat perhitungan sendiri. Okay, next, sebab saya cakap ini sebab bila merit kita 65, merit yang diperlukan adalah 75. Macam asasi undang-undang tadi ada 11,000 permohonan, berapa agaknya yang akan berjaya? 500 atau 1,000? Apakah UiTM menawarkan sebanyak itu untuk lepasan SPM 2020? Yang itu saya tak tahu, saya tak pasti. Okay? Tapi yang saya pasti, sebahagian besar dalam 11,000 yang memohon tidak akan berjaya untuk masuk asasi undang-undang di UiTM. Ini saya ambil sebagai contoh, sebagai contoh. Okay? Saya suka berbalik kepada penafian saya tadi. Jangan sekali ambil apa yang saya sebut uh, against me. Okay? Don't take anything against me. I'm just giving you a guide, sufficient information for you to make a good decision. Okay, so I believe that I'm doing a decision support. Satu khidmat sokongan untuk anda membuat keputusan yang terbaik. Okay, now berbalik kepada Excel sheet saya tadi yang ada senarai kursus. Saya mulakan dengan Polytechnic Premier. Okay, Polytechnic Premier ada sekitar 34 33 kursus yang ditawarkan. Seperti yang saya kata tadi, baris pertama adalah keterangan. 34 kursus ini kalau kita nak tahu apa itu Polytechnic Premier, dia cuma ada 3. Satu Malaysia ini ada 3 saja Polytechnic Premier. Okay, so kursus-kursus yang ditawarkan di sini demand dia tinggi. Bila demand dia tinggi, anda boleh cek sendiri di trend permohonan dalam dashboard UPU, merit-merit yang perlu ada untuk setiap kursus di Polytechnic Premier. Okay, so untuk Polytechnic Premier itu sahaja yang saya nak sebut, kerana murid-murid cemerlang maksud saya mempunyai merit maybe 70 dan ke atas. 70 dan ke atas. Sebaiknya kalau betul-betul cemerlang 85 dan ke atas. Okey. Calon-calon ini
boleh memilih dengan lebih selesa berbanding calon-calon sedang dan rendah. So fokus saya kepada calon-calon yang sedang. So saya terus ke politeknik konvensional. Okay, so politeknik konvensional kiraan kasar saya 99 tolak 33. Ada 66 kursus yang ditawarkan dan bilangan politeknik konvensional di seluruh Malaysia. Jom kita kira. Okey, ini laman rasmi Politeknik. Mari kita kira 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 25. So, apa agaknya peluang untuk anda dapat masuk ke Politeknik Premier berbanding dengan Politeknik konvensional? Ini saya biar anda buat perkiraan dan perhitungan sendiri, okey. So kalau betul-betul ada merit yang agak tinggi, boleh cuba nasib di Politeknik Premier. Kalau rasa-rasa merit anda sedang-sedang saja, apa kata saya mengajak anda semua jangan duk berkira sangat. Sila mohon ke Politeknik konvensional. Dan sama seperti yang saya sebut untuk UiTM tadi, ya, Politeknik konvensional pun ada seperti yang kita kira tadi, ada 25 politeknik kesemuanya di seluruh Malaysia. Okay, now sedikit lagi pandangan saya. Kalau anda lihat senarai kursus yang saya highlight ini, jika dibaca nama-nama kursus ini, dia agak ketara khusus untuk calon-calon aliran sastera, ya, calon-calon aliran sastera. Dan untuk makluman semua, ini berdasarkan apa yang saya bimbing murid-murid sebelum ini. Dalam satu video saya ada sebut mengenai tingkatan 6. Tingkatan 6 ada satu senario di mana murid dari aliran sains masuk ke tingkatan 6 akan ubah beralih ke aliran sastera. Tapi bila dalam urusan kemasukan UPU ini adalah sangat evident, ramai murid daripada aliran sastera yang saya boleh sebut yang sedang. Yang sedang maksudnya yang mempunyai merit daripada 55 sehingga 70, okey, pelajar aliran sastera, ada evident mereka berjaya melanjutkan pelajaran ke bidang kejuruteraan. So di sini ada satu peluang untuk murid-murid aliran sastera untuk menjadi engineer, jurutera di masa akan datang. So apabila saya highlight di sini, kerap kali saya berpesan kepada murid-murid aliran sastera yang mempunyai B atau C dalam ekonomi, accounts, perniagaan dan sebagainya. Perhitungan mereka mohon kursus-kursus ini. Perhitungan saya, kursus-kursus ini turut dimohon oleh murid-murid cemerlang aliran sastera di mana mereka ada A dalam ekonomi, account dan perniagaan dan sebagainya. So persaingan agak tinggi di kalangan murid aliran sastera. Again, saya repeat, ini perhitungan saya sendiri untuk masuk ke dalam kursus-kursus ini. Dan pada pendapat saya juga, kursus-kursus ini adalah terhad ditawarkan. Maknanya bilangan tawaran kursus-kursus ini adalah terhad berbanding dengan kursus-kursus sains, teknologi dan kejuruteraan di Politeknik. So ini mungkin berkait rapat dengan hala tuju negara
sasaran TVET, okay, Technique and Vocational Education. So nasihat saya kepada murid-murid aliran sastra yang mempunyai merit yang sedang, anda masih boleh mohon kursus-kursus ini, boleh cuba nasib. Di samping memohon kursus-kursus ini, pilihlah kursus-kursus sains, teknologi, kejuruteraan yang anda minat, untuk balance, untuk mengimbangi permohonan anda. 6 hingga 8 pilihan pertama yang saya sebut itu bagi yang terbaik, okay? Something that you will be happy in doing, okay? Kebanyakan calon-calon yang saya bantu sebelum ini, kalau mereka sedia ikut keupayaan merit mereka, memohon kursus-kursus yang sesuai dengan merit mereka, memang tawaran yang mereka peroleh adalah dalam 6 hingga 8 pilihan pertama yang mereka buat. Okey, juga pesanan saya kepada calon-calon yang mempunyai merit, jumlah merit, mata merit yang sedang. Saya juga melihat satu trend yang mana kursus-kursus yang mempunyai nama bunyi nama kursus itu bila tak menambat ataupun tidak bernada, tidak berbunyi popular. Saya ambil contoh, ini contoh, saya kalau tak silap ada lagi kejuruteraan mekanikal plastik dengan kejuruteraan mekanikal tekstil ini, okey. Saya bawa anda ke trend permohonan, kita cuba lihat di sana. Okey, cuba lihat sini ya, mechanical textile di Politeknik Konvensional. Purata permohonan 282 calon saja. Okey, so markah merit purata 54 saja. Anda boleh atau mempunyai peluang untuk mendapatkan diploma kejuruteraan mechanical. Permohonan 2020 setakat ini adalah 300. So pada perhitungan saya, peluang adalah cerah untuk masuk mengikuti diploma kejuruteraan mechanical tekstil. Begitu juga dengan plastik, okey, plastik 272 permohonan tahun ini, 317, markah merit calon berjaya cuma 48. Cuba anda fikir, apa yang ada di dalam kurungan itu pada pendapat saya adalah tidak berapa penting. Yang penting anda dapat diploma kejuruteraan mechanical. So bila sambung ijazah kejuruteraan mechanical, terpulang kepada anda nak buat pengkhususan mana sekalipun. Mungkin akan hadapi sedikit masalah dalam pengkhususan, but you know, just pick up. Now, apa yang penting sekarang adalah, wow, saya punya merit 55, sini 48, dan saya boleh masuk diploma kejuruteraan mechanical. Saya nak cuba. Ini saya kalau jadi anda. Faham? Now, saya tunjuk sepintas lalu, anda boleh cek sendiri ya. Kalau elektrik, cuba lihat 5,000. Kejuruteraan awam, 19,000 memohon. Elektrik, elektronik 12,000. Elektrik, instrumentasi. So mungkin instrumentasi ini like sedikit tidak popular. Instrumentasi apa ni kan? You are thinking that way. But I am looking at the peluang. So 909 calon murid saya tahun lepas, merit dia 64, kini memang mengikuti elektrik instrumentasi. So memang dapat. Kemudian ini belum lagi BLA, I don't know what is that. Kecekapan tenaga, ini saya tak faham. Energy efficiency, energy efficiency
adalah satu bidang yang sangat demand tinggi, tapi maybe you do not know the meaning behind the cost, so tak ramai yang mohon. Tenaga hijau, ya, tak ramai yang mohon. Today our world is changing. Kita nak expert dalam green technology, green energy dan sebagainya. Okay, kawalan 2000 komputer. Bila sebut komputer, oh dia kira hebat lah kan. So ramai orang nak komunikasi elektronik. If you ask me now, saya pun tak tahu apa dia. Tapi you have Mr. Google, cuba tanya. But what is important here is you get diploma kejuruteraan elektronik. Apa yang dalam kurungan itu terima saja, sebab kita kena sedar diri yang merit kita rendah. So sedar diri maksud saya, we become smart. Okay, we become smart. We get the most out of the minimum that we have. Kita punya input biar kecil, tapi outcome dia kita dapat something really big and nice. Okay, mechanical, automasi. Okay, so you can automation. Untuk automation ada peluang cerah sebab tak ramai yang mohon. Ini trend tahun-tahun lalu. Tahun ini baru 517. So persaingan anda adalah dalam nombor yang kecil. Namun saya tak boleh nak tunjuk semua. Dah lama dah video ini. Namun you must also remember that kita kena tahu juga kursus yang kita mohon ini berapa politeknik yang menawarkan. Kita ada 25 politeknik konvensional. Apakah semua politeknik menawarkan kursus yang kita mohon? Tidak juga. Yang itu perlu dilihat di bahagian borang permohonan. Apabila anda pilih kursus, akan muncul senarai pusat untuk anda pilih. So di sana anda boleh tahu kursus yang anda pilih ada berapa pusat. So lagi banyak pusat dibuka untuk kursus yang anda pilih, lagi cerah peluang untuk anda dapat masuk ke dalam kursus-kursus ini. Itu again adalah perhitungan saya sendiri, pendapat saya, pandangan saya. Saya harap ia membantu anda untuk membuat keputusan. Like I say, I am giving you a decision support. I am not giving you any guarantee that you boleh ambil masuk dan sebagainya. Okay, so please, daripada tak ada decision support, sini ada decision support. Anda perlu berfikiran begitu. So saya akan sambung langkah 5 bahagian 3 dengan membincangkan hal-hal berkaitan dengan kursus, merit dan trend permohonan yang saya biasa nasihat murid-murid saya. Also please remember that selama ini saya hanya nasihat, guide, support murid-murid saya. Sekarang ramai yang bertanya kepada saya, so saya buat video supaya lebih ramai dapat decision support ini.